Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Pak Su harap anda semua sehat, cergas, ceria dan bersemangat ya. Untuk meneruskan perjuangan kita, sama ada kita seorang pelajar, kita seorang pekerja, kita seorang ketua, kita seorang pemimpin dan sebagainya ya. Baik, dalam siri kali ini Pak Su akan bincangkan satu tajuk yang berkaitan dengan teknik membuat nota ya. Teknik membuat nota ya. Baik, kalau kita nak menjadi pelajar yang cemerlang ya, kita nak akan dapat keputusan yang baik, kita nak banyak A kan, kita nak CGPA yang tinggi ya. Salah satu syaratnya ialah kita perlu ada sistem belajar yang berkesan ya. Ramai orang belajar ya, ramai orang belajar, ramai orang baca buku, ramai orang kaji ya, ramai orang buat nota, discussion dan sebagainya ya. Tetapi yang membezakan keputusan mereka ialah dilihat dari sudut keberkesanan ya. Baik. Kalau kita buat sesuatu secara biasa, kita akan dapat keputusan yang biasa. Kalau kita buat sesuatu secara luar biasa, ya, kita mungkin akan dapat keputusan-keputusan yang luar biasa ya. Begitulah dalam konteks belajar ya. So kita perlu meneroka, kita perlu mencari, kita perlu mengamalkan, menghayati ya teknik-teknik belajar yang sistematik, yang efektif, yang telah dianjurkan oleh banyak para cerdik pandai, para sarjana ya, para guru, para pensyarah ya, yang membimbing kita ya, melalui pengalaman mereka, penulisan mereka dan sebagainya ya. Baik, dalam kesempatan kali ini kita lihat satu isu yang berkaitan dengan teknik membuat nota ya, teknik membuat nota. Baik, kalau kita lihat dalam teknik membuat nota ni ya, kita ada dua jenis ya. Kita ada dua jenis nota ya. Baik, sebelum itu nota tu merupakan satu ringkasan ya. Satu ringkasan maklumat ya. Kalau kita ada buku teks, buku rujukan ya, satu tajuk mungkin ambil 40 muka surat, 50 muka surat ya. Dan kita nak menghafal 40 muka surat adalah sukar ya. Tetapi salah satu cara ya untuk kita memudahkan kita nak memaham, nak mengingat, kita meringkaskan maklumat-maklumat yang panjang tadi menjadi lebih pendek ya. Jadi kita kata tadi membuat nota bermaksud meringkaskan maklumat yang panjang menjadi lebih pendek dengan cara-cara tertentu. Ya, dengan cara tertentu supaya kita mudah faham dan mudah ingat ya. Baik, dalam hal ini kita ada dua jenis ya. Satu ialah teknik nak mengambil nota. Kalau kita menghadiri kuliah ya, kita menghadiri kelas dengan pensyarah, dengan cikgu, dengan guru ya. So cikgu dan pensyarah akan bagi nota ya. Sekarang ni banyak gunakan sistem online ya. So semasa kita mendengar kuliah, ya, mendengar pengajaran guru, ya, kita perlu mengambil nota. Ya. Dan tidaklah perlu untuk kita salin setiap patah perkataan yang pensyarah atau cikgu cakap kan. Ya. Setiap perkataan, batuk dia semua kita nak kena salin. Tidak. Ya. Dia ada cara, ada tekniknya. Ya. Itu kita kata teknik mengambil nota. Ya. Taking notes. Teknik mengambil kuliah. Ya. Baik, yang kedua ialah teknik membuat nota ringkas sendiri. Ya, bila kita balik asrama, bila kita balik rumah ya, kita perlu membuat nota-nota ringkas ya, berasaskan maklumat yang ada dalam buku teks, buku rujukan dan juga berasaskan maklumat yang ada dalam nota pensyarah tadi ya. Kita perlu meringkaskan dan menjadikan ini sebagai nota ringkas kita sendiri ya. Baik, so kalau kita lihat kat sini ada dua jenis nota, satu mengambil nota, yang kedua ialah membuat nota ringkas sendiri ya. Okey. Baik, cuba kita lihat apakah pentingnya kita membuat nota ni. Kenapa kita perlu buat nota Baik, yang pertama, bila kita buat nota, dia menjadi satu rekod yang kekal. Rekod kekal maksudnya apa ya? Dia akan tercatat ya. Selagi kita tak padam dia, selagi kita tak buang dia ya, dia akan ada kat situ ya. Dan catatan-catatan ini penting sebagai panduan kita ya. Untuk kita belajar ya. Kalau kita tak ada catatan, kita dengar je kuliah 1 jam ataupun 2 jam dari pagi sampai petang mungkin ada 6 jam kuliah ya. Kita dengar saja, tak ada rekod. Jadi bila kita nak ulang kaji, kita jadi masalah ya. Yang kedua ialah mudah untuk faham dan ingat. Ya, kenapa kita mudah faham dan ingat? Kerana nota yang kita buat tu dalam bentuk yang lebih ringkas ya. Sama ada nota semasa kuliah ataupun nota yang kita buat sendiri tadi, dia lebih ringkas dan lebih teratur dan lebih sistematik. Itu dia. Yang ketiga,
nota tadi sama ada nota pensyarah ataupun nota yang kita buat sendiri tadi ya, akan meningkatkan daya konsentrasi kita. Baik, macam yang Pak Su katakan tadi lah, kalau kita dengar kuliah 1 jam, kita dengar saja ya, tanpa buat apa-apa, mungkin kita akan hilang konsentrasi. Ya. Mungkin 10 minit pertama kita boleh concentrate, lepas tu masuk 15 minit kita dah hilang. Kita dah mungkin berangan-angan dan sebagainya. Ya. Tapi semasa kuliah dijalankan ataupun pengajaran dijalankan, kita gerakkan tangan kita gunakan pen warna biru sekejap, pen warna merah, kita tulis sana, kita lukis sini. Jadi kita telah mengambil nota, itu akan meningkatkan daya konsentrasi kita terhadap apa yang sedang diajar. Ya. Kemudian kalau kita buat nota ringkas sendiri tadi, itu juga akan meningkatkan daya konsentrasi ketika kita belajar sendiri. Ya. Tadi kita belajar dalam kelas bersama pensyarah ataupun guru, sekarang kita belajar sendiri di rumah atau di asrama, juga akan meningkatkan daya konsentrasi berbanding dengan kita ambil buku, kita baca je. Ya. Okey. Baik, yang seterusnya, nota yang kita sediakan tadi, ya, terutama kalau nota tu sistematik, ya, dia akan menjadi bahan rujukan yang sangat-sangat penting. Ya. Ya, bila anda nak buat ulang kaji, bila anda nak buat assignment, bila anda nak buat discussion dengan kawan-kawan, ya, bila anda nak berjumpa dengan pensyarah, apa yang anda faham, apa yang anda tak faham, yang mana faham, tak faham, anda boleh tandakan kat nota anda. So, ini akan menjadi bahan rujukan yang sangat-sangat penting untuk anda menguasai sesuatu tajuk. Ya. Baik, seterusnya kita tengok teknik-teknik membuat nota. Ya. Dia ada beberapa teknik buat nota. Ya. Antaranya ialah teknik peta minda. Ya. Teknik peta minda. Teknik peta minda atau mind mapping ni diasaskan oleh Tony Buzan, seorang profesor yang telah banyak menulis dan berkajian tentang study skill. Ya. Dan beliau telah mengilhamkan mind mapping ini. Ya. Dan mind mapping ataupun teknik peta minda telah digunakan di serata dunia sekarang. Ya. Oleh pelajar, oleh pekerja, oleh ahli usahawan, ya, oleh macam-macam orang lah gunakan mind mapping dia dengan tujuan untuk dia mengingat sesuatu fakta, maklumat dan sebagainya. Ya. Yang kedua ialah teknik gambar rajah. Ya. Teknik gambar rajah ni makna kita banyak menggunakan gambar rajah, ya, gambar-gambar yang bersifat visual, ya, untuk memudahkan kita menguasai sesuatu. Kalau kita katakan belajar tentang mata, kita lukis gambar mata, kan? Kalau kita belajar tentang kulit, umpamanya kulit, ya, kita lukis gambar kulit. Ya. Jadi gambar-gambar ini akan membantu kita untuk mengingat kerana dia dalam bentuk visual. Ya. Baik, yang ketiga ialah teknik carta alih. Yang ini kita banyak gunakan anak panah. Ya. Anak panah ataupun arrow untuk menunjukkan satu tahap ke satu tahap ataupun menunjukkan proses atau untuk menunjukkan masa. Ini berlaku dulu. Pertengahan sekarang ataupun kita nak buat sesuatu perkara, dia ada proses-proses awal dan akhirnya. So kadang-kadang kita menggunakan carta alih. Ya. Carta alih itu membantu kita untuk mengaitkan ataupun menghubungkan satu perkara dengan perkara yang lain. Ya. Baik, yang keempat ialah teknik senarai fakta. Biasanya Pak Su perhatikanlah bila kita mengambil nota pensyarah tu, kita akan guna teknik ni, ya, di mana pensyarah bercakap, kita hari ni nak belajar tajuk sekian-sekian, kita tajuk tulis. Lepas perkara satu, kita tulis dia punya subtopik, kita betul-betul tulis. Perkara dua, itu menunjukkan senarai fakta, ya, dia 1, 2, 3 atas ke bawah, ya. Baik. Dan seterusnya adalah teknik grafik. Ya. So, teknik grafik ni kita banyak guna ilustrasi, ya, ilustrasi grafik, ya. Umpamanya kalau kita nak lihat statistik, kita gunakan jadual, ya, kita gunakan carta bar ke, carta pie lah, segala macam lah, ya, yang berunsur grafik ni, ini akan memudahkan kita. Maklumat tu mungkin dalam 2-3 muka surat, tapi bila kita gabungkan dalam bentuk grafik, kita akan dapat mudah untuk membezakan, ya, apakah perbezaan A dengan B dari segi sekian. Kita gunakan teknik grafik. Ya. Dan seterusnya adalah teknik lagu. Ini Pak Su perhatikan dulu banyak pelajar-pelajar sekolah, ya, suka gunakan teknik lagu ni. Ya. Dulu kalau nak buat eksperimen sains kan, ya, biologi lah katakan kan. So dia dah cipta satu lagu. Ya. Lagu A ni untuk eksperimen A, lagu B ni untuk eksperimen B, lagu C ni. So bila mereka buat ulang ujian praktikal, ya, mereka akan cuba melantunkan seni kata lagu tu dan mereka dapat idea tentang proses dalam eksperimen tadi. Ini teknik lagu. Ini bagi mereka yang kreatif boleh gunakan teknik lagu, ya. Dan seterusnya adalah teknik mnemonik, ya. Teknik mnemonik ni kita gunakan mnemonik huruf, mnemonik perkataan, mnemonik cerita, ya, singkatan-singkatan, ya. Yang katakan kalau kita kata kan kita guna SPM. SPM tu sijil, ya, pelajaran Malaysia, ya. Itu makna mnemonik tu, ya. Mnemonik ni kalau orang yang kreatif dia boleh banyak gunakan mnemonik tertentu, ya, untuk mudah dia nak faham dan ingat, ya.
Jadi semua teknik-teknik ini kita akan bincangkan secara lebih detail ya dalam siri-siri yang akan datang ya. Okey. Jadi saudara dan saudari sekalian ya, kalau kita perhatikan ya, nota ni sangat penting ya. Sekarang ni Pak Su pun sedang ambil kursus secara online, kursus kemahiran komunikasi bahasa Arab ya, secara online ya. Dah 4 minggu dah ya. So 1,5 jam kuliah ya. So Pak Su akan gunakan nota juga. Ya, bayangkanlah kalau 1,5 jam tu berapa banyak input yang pensyarah akan berikan pada kita kan. So Pak Su akan buat nota lah. Kadang-kadang Pak Su gunakan nota mind mapping, kadang-kadang grafik, kadang-kadang teknik gambar raja ya. Di mana yang sesuai Pak Su akan gunakan. So bila Pak Su baca balik nota tu, dia akan dapat senang nak recall balik, nak ingat balik ya. So itulah pentingnya kita membuat nota ni ya. Dan kalau anda tidak percaya, anda boleh bezakan ya. Anda ambil satu topik yang anda tidak pernah belajar, anda belajar tanpa buat nota. Satu lagi topik yang lain pula, katakan topik yang kelima, anda belajar menggunakan nota umpamanya kan. So lepas tu anda cuba buat jawab soalan-soalan kuis atau soalan-soalan di belakang bab tertentu tu. Cuba tengok mana markah yang lebih tinggi. Ada yang cakap buat nota Pak Su, buat nota Pak Su. Betul Pak Su percaya ya. Baik. Jadi Pak Su harap anda akan sentiasa ya kreatif ya dalam belajar ni, terutama dari segi membuat nota ya, kerana ia sangat-sangat penting dalam membantu kita untuk memaham ya, untuk mengingat dan juga menguasai tajuk-tajuk yang kita pelajari ya. Baik, sehingga kita bertemu lagi dalam siri akan datang. Salam motivasi.